Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Ya Fattah ya Fattah ya Fattah. Ya Razzaq ya Razzaq ya Razzaq. Wa bihi nasta'in. Allahumma rabbana rabbi zidni ilma. Surah Az-Zumar ayat ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza massal insanu durrun da'a rabbahu muniban ilayhi thumma idza khawwalahu ni'matan min nasiya ma kana yad'u ilayhi min qabl wa ja'ala lillahi andadan liyudilla an sabilihi qul tamatta' bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar. Ini ialah ayat ancaman daripada Allah Ta'ala terhadap orang yang buat syirik pada Allah Ta'ala. Wa idza massal insanu durrun, apabila ditimpa pada insan yang kufur itu suatu bala musibah, da'a rabbahu, doa dia pada Tuhan dia, muniban ilaih, condong menghampiri kepada Allah, condong menghampiri pada Allah. Thumma idza khawwalahu ni'mah, dan apabila kami beri nikmat pada dia, suatu nikmat baru selepas bala yang dia ditimpanya, nasiya ma kana yad'u ilaihi min qabl, terus dia lupa kepada Allah lah dulu yang mereka tu doa, yang orang itu doa. Wa ja'alillahi andadan liyudilla an sabilihi, dan Allah dan orang itu jadikan bagi Allah Ta'ala itu ada anda-anda, yaitu sekutu-sekutu yang setara dengan Allah Ta'ala yang mereka puja. Liyudilla an sabilihi, yang akan memesong dia daripada jalan Allah yang sebenar. Ini biasa berlaku kepada manusia yang ditimpa bala, dipanggil. Biasanya, contohnya kita kata satu orang berniaga, tiba-tiba jatuh niaganya. Atau satu orang yang sudah berpangkat, jatuh pangkat. Atau kena apa-apa musibah, bala bencana yang boleh menyebabkan dia terpecat daripada jawatannya. Atau berbagai-bagai jenis musibah-musibah lain. Maka dia terus berdoa pada Tuhan dia, condong kepada menghampiri Allah. Mana orang ini akan mula tunjuk tanda-tanda seperti orang yang beriman penuh pada Allah. Selalu pergi masjid, sembahyang banyak, sembahyang sunat banyak, baca Quran banyak, berjalan pun baik, jumpa orang tu beri salam, jumpa orang ni beri salam. Thumma idza khawwalahu ni'mah, dan apabila diberi, Allah Ta'ala beri kepadanya suatu nikmat baru selepas bala yang dia ditimpa Allah tadi, nasiya ma kana yad'u ilaihi min qabl, terus dia lupa bahawasanya kepada Allah sahajalah yang dia berdoa untuk selesaikan masalah dia dulu. Malah dia kata lagi, wa ja'alillahi andada, dia jadikan bagi Allah tu ada anda-anda yang boleh menyelesaikan masalah dia. Contoh, dia pergi jumpa bomo-bomo supaya bala dia tu terkeluar. Dan bomo tu kata, ini awak ni sudah disihir orang, dia buat itu, dia buat ini oleh orang tu, orang ni. Ataupun dia jumpa satu orang guru, yang guru tu akan beri pada dia air-air tawar. Ada juga yang menjadikan guru-guru sani, jumpa guru-guru sani akan memandikan dia dengan air-air bunga. Dan semenjak daripada mandi air bunga tadi, maka bala dia tiba-tiba tak ada.
Maka dia kata, Tok Guru ni lah, dengan mandi dengan Tok Guru ni lah, menyelesaikan musibah saya. Yang dia tak beritahu ialah berapakah wangnya dia bayar kepada guru tadi. Dan guru tadi pula liyudilla an sabilih, akan memesong orang itu daripada jalan Allah. Jadi dia sendiri terpesong. Terpesong di sini maksudnya dia kata guru itu, dengan air tawar guru itulah yang boleh menyelesaikan masalahnya. Yang sebenar yang menyelesaikan masalah dia ialah Allah Ta'ala, yang sepatut dia berdoa kepadanya saja. Kul, beritahu mereka, tamatta' bi kufrika qalila, bersedap-sedaplah kamu dengan kekufuran kamu sementara. Sebab innaka min ashabin nar, karena kamu sebenarnya adalah daripada pemilik neraka sebenar. Pemilik neraka sebenar. Ini banyak berlaku di kalangan masyarakat kita. Selain daripada anda-anda ini, ialah guru-guru, pawang-pawang, bomo-bomo, anda-anda juga boleh bermaksud benda-benda keramat. Contohnya, semenjak kami jatuh niaga dulu, kami beli sebuah cincin. Cincin zamrud lah, macam-macam lah cincin. Ataupun geliga tu, geliga embun lah, geliga apa sajalah, ataupun keris-keris yang dikatakan keramat. Semenjak kami beli keris ni, semenjak kami miliki cincin ni, masalah kami selesai. Jadi cincin tu adalah anda, keris, cincin, dan semua benda-benda ni, keris, cincin, ataupun azimat, ataupun geliga ni, bila disimpan, dia akan simpan dalam kain kuning. Dia tidak simpan dalam biasa dah. Dia simpan dalam kain kuning. Pada malam-malam tertentu, dia akan rasak pula. Jadi Tuhan kata, kul tamatta' bi kufrika qalila, bersedap-sedaplah kamu dengan kekufuran kamu sementara waktu, innaka min ashabin nar, kerana kamu sebenarnya adalah pemilik neraka sebenarnya. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharul akhirah. Apakah sama satu orang yang berdiri teguh sepanjang-panjang malam, sajidan, kadang-kadang sujud, wa qa'ima, kadang-kadang berdiri, iaitu solat. Yahdharul akhirah, yang takut kepada untuk menghadapi akhirat. Takut menghadapi amal ibadah, amal tentang pembicaraan di pada mahsyar. Wa yarju rahmat rabbih, dan sangat berharap untuk dapat rahmat Tuhan dia tatkala di pada mahsyar besok. Kul, tanya mereka, hal yastawil ladzina ya'lamun, adakah sama satu orang yang mengetahui tentang tauhid, tentang Quran, tentang hadis, wal ladzina la ya'lamun, dengan satu orang yang tidak belajar Quran, tidak belajar hadis, dan tak tahu apa itu tauhid, dan senantiasa buat syirik pada Allah Ta'ala. Adakah sama? Tak sama. Innama yatadhakkaru, dan tidaklah boleh, sesungguhnya tidaklah boleh peringatan ini, innama yatadhakkaru, dan tidak akan dapat peringatan ini ulul albab, melainkan orang-orang yang berakal waras saja. Bermakna orang yang tidak berakal waras sajalah orang yang tidak guna Quran dan hadis sebagai panduan hidup dia. Kul, tafsir, berita gembira. Kul, tanya mereka, beritahu mereka ya Muhammad, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina amanu, yaitu orang-orang yang mereka yang beriman sempurna, tidak ada buat syirik kepada Allah Ta'ala. Ittaqu rabbakum, takutlah kamu, jagalah hukum Allah. Takutlah kamu kepada Allah, jagalah kamu hukum-hukum Allah. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanatun, dan bagi orang-orang yang
menjaga hati dengan taat. Menjaga hati dengan taat dengan cara mengelokkan hati dia dalam agama. Fi hadhihi dunya, dalam kehidupan dunia ini, hasanatun, akan dapat kelebihan di dunia dan juga di akhirat. Wa ardullahi wasi'ah, dan bumi Allah itu luas. Sekiranya kita tidak dapat buat ibadat dalam keadaan yang mungkar. Kalau di kampung kita ni penuh dengan orang yang kufur pada Allah Ta'ala. Wa ardullahi wasi'ah, bumi Allah tu luas, hendaklah kamu hijrah pergi tempat lain. Pergi kepada tempat di mana ibadat kamu senang nak buat. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan sesungguhnya akan dibalas kepada orang-orang yang mengelokkan hati dia tadi, as-sabiru, dengan cara bersabar, ajrahum bighairi hisab, akan dapat pahala yang besar tanpa hisab, tanpa kira. Ini dalil wahyu yang kedua. Kul, beritahu mereka yang Muhammad, inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin, sesungguhnya aku diperintah an a'budallah, akan puja, akan sembah, akan ibadat, akan doa kepada Allah sahaja, mukhlishan lahuddin, dengan tulus ikhlas kepadanya sajalah sembahan aku, ibadatku, pujaanku. Mukhlishan lahuddin, apa maksud mukhlisin? Mukhlisin ataupun mukhlishan lahuddin, mukhlis iaitu tulus ikhlas dalam kepadanya saja ibadat kamu, iaitu apa saja ibadat yang dibuat yang ikut sunnah Nabi, daripada ajaran Nabi, sama ada daripada hadis ataupun daripada Quran. Ibadat yang seperti itu adalah ibadat yang bila dibuat dipanggil mukhlis, iaitu ataupun tulus ikhlas. Tetapi ibadat yang dibuat seperti orang Hindu tu buat, walaupun dia buat tu dengan ikhlas hati dia, itu tidak dipanggil ikhlas dalam agama, iaitu ibadat yang tidak ada daripada syariat. Apa saja ibadat yang tidak ada dalam syariat, ikhlas macam mana pun tidak diterima ikhlas tu. Jadi tidaklah boleh kita nak buat suatu ibadat yang kita rasa boleh buat, molek buat, tetapi dalil tak ada, maka ibadat begitu tidak diterima. Kata Nabi SAW, siapa-siapa yang buat amal soleh seperti mana yang seperti mana yang dia dengar daripada hadisku, maksud hadis, seperti mana yang dia belajar daripada hadisku, orang itu saja yang diterima ibadat. Siapa ibadat-ibadat yang dibuat tanpa daripada sunnahku, ikhlas macam mana, ditolak. Wa umirtu, aku juga diperintah, li'an akuna awwalal muslimin, supaya jadi orang yang pertama-tama berserah diri, bulat-bulat menerima hukum Allah, menerima wahyu Allah. Begitu juga kita semua. Sepatutnya kita ni antara orang yang awal-awal lagi sudah terima hukum Allah, sudah belajar tafsir Allah, tafsir Quran dia, hadis daripada Nabi dia. Kul, beritahu lagi, inni akhafu in asaitu rabbi, sesungguhnya aku takut dan bimbang akan derhaka kepada Tuhanku, penciptaku, pemeliharaku, akan dapat azab yaumin azim, akan dapat azab pada hari yang besar, itu daripada mahsyar. Ulangi dakwah surah. Kul, beritahu mereka, Allah a'budu, Allah lah tempat aku puja, tempat aku ibadat, tempat aku berdoa, mukhlishan lahu dini, dengan tulus ikhlas kepadanya jualah ibadat aku dalam agamaku ini. Fa'bud, ayat ni, fa'bud,
Sekiranya apabila kita beritahu mereka, mereka masih juga engkar, tidak mau ikut syariat, masih juga nak sembah, masih juga nak pakai dengan cara tawassul, dengan cara perantaraan dengan Allah Ta'ala ini, maka Allah kata fa'budu ma syi'tum min duni, maka sembahlah apa saja yang kamu nak sembah selain daripada Allah Ta'ala. Sembahlah. Sebab kul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum, sesungguhnya orang yang rugi adalah mereka yang merugikan diri mereka sendiri. Anfusahum, iaitu mereka merugikan diri mereka sendiri, wa ahlihim, dan keluarga mereka, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Pasal biasanya bapa akan ajar kepada anak, bapa akan ajar pada isteri dia, suami ajar pada isteri dia, bapa ajar pada anak dia. Jadi sama-sama mesti ngaku lah. Kalau tak belajar, kalau tak cari jalan kebenaran. Ala, ketahuilah, zalika huwal khusranul mubin, orang yang demikian tadi, huwal khusranul mubin, adalah orang yang rugi yang jelas nyata. Bagi mereka seperti ini, lahum min fawqihim dhulalum minan nar, bagi mereka lapisan-lapisan di atas kepala mereka, lapisan-lapisan daripada api neraka. Wa min tahtihim dhulalun, dan di bawah kaki-kaki mereka lapisan-lapisan daripada api neraka. Apabila Tuhan kata atas dan bawah, bermakna semua sekali. Maknanya depan, belakang, kiri, kanan, semua sekali. Bila Tuhan kata timur, barat, makna semua sekali. Bila Tuhan kata pagi, petang, ibadat tu pagi, petang, makna ingat pada Allah pagi, petang, maknanya semua sekali. Dzalika yukhawwifullahu bihi an ibadahu, demikianlah Allah Ta'ala menakut-nakutkan dengan azab api neraka itu kepada hamba-hambanya. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku semua, fattaquni, hendaklah kamu takut padaku, hendaklah kamu bertakwa padaku, hendaklah kamu jaga hukumku. Walladzina ijtarabu at-taghuta an ya'buduha, iaitu dan orang-orang yang menjauhi diri daripada taghut. Taghut ni ma ubida min dunillah, apa saja yang dipuja selain pada Allah, semua panggil taghut. An ya'buduha, yang mereka puja dia, yang mereka puja ni taghut tadi. Wa anabu ila Allah, iaitu orang-orang yang menjauhi pemujaan tentang taghut itu. Wa anabu ila Allah, dan ia ingin kembali kepada Allah, ingin bertaubat kepada Allah, ingin mencari kebenaran pada Allah. Lahumul busyra, bagi mereka berita gembira. Berita gembiranya ialah dapat syurga, dapat keampunan dan dapat syurga. Apabila dapat syurga, dapat berpeluang untuk jumpa Allah Subhanahu wa taala. Fabasyir ibad, maka berilah berita gembira pada hamba-hambaku tadi. Alladzina yastami'una al-qawla, hamba-hambaku tadi ialah orang-orang yang memberi tumpuan dengar kepada Quran yang dibaca pada dia. Fayattabi'una ahsanah, maka dia mengikuti yang terbaik daripada Quran, iaitu tauhidnya, sunnahnya, tentang tauhid, tentang sunnahnya, tentang fardunya, halalnya, haramnya, yang terbaik. Kalau dari segi amal yang nak dibuat, iaitu yang sunnahnya dengan yang wajibnya. Yang harus tak payah, habis duit saja. Ulaika alladzina hadahumullah, orang-orang yang sifat sini seperti ini ialah orang-orang yang dapat hidayah Allah. Ulaika hum ulul albab, dan orang-orang yang bersifat seperti inilah hum ulul albab, mereka itulah orang-orang yang berakal waras.
Wallahu a'lam.